Terima kasih Datuk Pengerusi dan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam sesi perbahasan mengenai rang undang-undang perbekalan tambahan 2012 yang menyentuh tentang bidang kuasa serta usaha-usaha Kementerian Kesihatan. Datuk Pengerusi, anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2012 yang dipohon di bawah Kepala Perbekalan B42 bagi Kementerian Kesihatan adalah sebanyak 40 juta bagi pengukuhan program kawalan serta pencegahan talisemia di negara kita. Jumlah ini terdiri daripada ringgit Malaysia 21.7 juta untuk pembelian ubat XJ, ya, ahli-ahli yang berhormat, dan 18.3 juta untuk pembelian ubat Desferal. Talisemia, Datuk Pengerusi, adalah sejenis penyakit genetik. Ini adalah untuk menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Pendang tadi. Talisemia merupakan sejenis penyakit genetik di mana sel darah merah yang dihasilkan senang termusnah secara berterusan, mengakibatkan pengumpulan zat besi di dalam badan pesakit talisemia. Ini akan menyebabkan kerosakan pada organ-organ penting, khususnya jantung, hati dan ginjal, dan pada masa yang sama, kekurangan sel darah merah yang normal akan menyebabkan penyakit tersebut sering kelihatan pucat disebabkan paras hemoglobin yang rendah ataupun anemia dan memerlukan transfusi darah secara berterusan. Datuk Pengerusi, saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pendang, penyakit talisemia ini merupakan penyakit genetik, di mana anak akan mewarisi gen ini daripada ibu dan bapa, ya. Dan terdapat dua jenis talisemia, iaitu talisemia minor ataupun pembawa dan talisemia major. Dan apabila kedua-dua ibu bapa merupakan pembawa gen talisemia, peluang anak yang dilahirkan dengan talisemia major adalah 25%, anak yang dilahirkan dengan talisemia minor ataupun pembawa adalah 50%, dan anak yang dilahirkan normal adalah 25%. Dan dianggarkan 3 hingga 5% penduduk Malaysia, iaitu di antara 780,000 sehingga 1.3 juta merupakan pembawa penyakit genetik ini, dan 120 hingga 350 bayi talisemia major dilahirkan setiap tahun di negara kita. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, jumlah terkini pesakit talisemia mengikut data dari Registry Talisemia 2012 bagi seluruh Malaysia adalah seramai 5,376 orang. Untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Tawau mengenai peruntukan, ya, pada 25 ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian untuk memastikan bahawa program serta pencegahan dan rawatan kepada penyakit talisemia ini diperkasakan di negara kita. Jadi untuk menjawab persoalan itu, pada 25 Ogos 2004 Jemaah Menteri telah meluluskan sebanyak 49.4 juta setahun, Yang Berhormat, bagi pelaksanaan program kawalan, pencegahan dan rawatan talisemia di negara kita. Dan program tersebut, Yang Berhormat, mengandungi 4 komponen, iaitu yang pertama adalah rawatan komprehensif sebanyak 13.3 juta untuk pembelian ubat Desferal bagi menampung 2,500 pesakit kanak-kanak yang terdiri daripada kanak-kanak. Yang kedua, Yang Berhormat, adalah untuk menjalankan aktiviti promosi dan pendidikan kesihatan. Dan yang ketiga, menjalankan aktiviti untuk ujian saringan makmal dan pewujudan daftar talisemia kebangsaan. Dan untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pendang, Arau dan juga Tawau mengenai program-program kita, dan hasil daripada kawalan ataupun program kawalan, pencegahan dan rawatan talisemia ini, iaitu melalui ujian saringan serta kaunseling, Yang Berhormat, untuk para remaja dan mereka yang memasuki alam pra-perkahwinan, didapati bilangan pesakit baru telah dapat diturunkan.
ya, hasil daripada program-program ini, dan ianya telah membantu mengurangkan beban kepada kerajaan dalam jangka masa yang panjang. Dan di samping itu, kejayaan rawatan pesakit talisemia untuk kanak-kanak telah menyebabkan bilangan pesakit talisemia dewasa bertambah. Dan pada masa ini, Yang Berhormat, pada masa ini kita memerlukan jumlah 40 juta ini khusus, ya, untuk perkara yang telah saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama 21.7 juta untuk pembelian XJET yang sesuai untuk diberikan kepada kanak-kanak berusia 2 hingga 5 tahun, Yang Berhormat. Dan 18.3 juta adalah untuk pembelian Desferal khusus kepada pesakit-pesakit dewasa. Ya. Jadi menyentuh mengenai persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pendang, ya, mengenai penempatan penasihat agama di hospital. Pada masa ini terdapat 54 jawatan penolong pegawai hal ehwal Islam di hospital-hospital Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat. Dan Menteri, saya masih kongsi sedikit je. Tadi di awal jawapan Menteri dah menyebut tentang XJET dan juga Desproxamine. Saya nak tahu apa XJET ni dia hari-hari kena ambil, Desproxamine ni dia ikut apa time dia lah. Dan Desproxamine ni dia memerlukan infusion pump. Dia apakah dalam 40 juta ini termasuk bantuan kepada pesakit yang nak menggunakan pump tersebut? Ataupun pump ini dibekalkan terus oleh pihak hospital, digunakan secara berkala oleh pesakit? Terima kasih. Yang Berhormat, seperti yang saya nyatakan tadi, 18.3 juta ini adalah untuk pembelian ubat Desferal ataupun pam tadi, ya, Yang Berhormat. Dan izinkan saya juga untuk memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini mengenai kaedah, ya, Desferal yang pada masa kini, ya, saya nak berkongsi dengan Yang Berhormat. Desferal ini menimbulkan kesulitan kepada kanak-kanak kerana ubat Desferal ini diberikan secara suntikan ataupun infusion, ya, seperti yang Berhormat ketahui, 8 hingga 10 jam sehari, ya, dan kekerapan rawatan sehingga 5 hingga 6 kali seminggu, ya, manakala ubat XJET, ya, ataupun Deferasirox ini diberikan secara bentuk tablet, ya, pengambilan oral sekali sehari, dan ubat ini telah didaftarkan, Yang Berhormat, dengan Biro Kawalan Farmasi Kebangsaan kita, dan penggunaan XJET ini dicadangkan untuk diberi keutamaan, Yang Berhormat, kepada rawatan pesakit talisemia di bawah umur 7 tahun. Ya, kerana seperti yang kita ketahui, kawalan penumpukan zat besi pada organ yang berkenaan pada usia muda akan dapat mengurangkan lagi kesan kerosakan organ yang penting di peringkat minimal. Ahli Yang Berhormat daripada Tawau, telah bertanyakan mengenai perbekalan tambahan ini dan berapakah jumlah yang telah diberikan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, untuk perbekalan tambahan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan diberikan peruntukan sebanyak 12.5 juta, iaitu sebanyak 7.8 juta untuk XJET dan 4.7 juta untuk pengagihan Desferal. Ya. Pesakit-pesakit di kawasan pedalaman Sabah akan mendapatkan ubat sheltering agent di hospital-hospital berpakar yang berdekatan, iaitu Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Hospital Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Keningau dan Hospital Lahad Datu. Dan beberapa program pelaksanaan kawalan, pencegahan dan rawatan talisemia dilaksanakan dengan memberikan ubat, ya, transfusi darah yang telah ditapis untuk mengekalkan kualiti hayat, serta aktiviti pendidikan kesihatan dan kaunseling, serta menjalankan saringan talisemia kepada remaja serta belia, ya, dan mewujudkan daftar talisemia seperti yang saya sebutkan pada awal tadi. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, Negeri Sabah, ya, Negeri Sabah mencatatkan rekod yang tertinggi untuk pesakit talisemia, iaitu 1,393 orang
bersamaan 21.1% daripada jumlah total pesakit talisemia negara kita, iaitu 5,376, Yang Berhormat. Ya. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, kajian telah diadakan di mana insiden pembawa penyakit talisemia di Semenanjung Malaysia adalah di antara 4 hingga 5%, manakala di Sabah mempunyai insiden tertinggi untuk pesakit talisemia iaitu sebanyak 8%. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, ya, sementara Sabah adalah telah mencatatkan jumlah yang tertinggi. Negeri yang kedua adalah Selangor iaitu 613, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 559 dan diikuti dengan negeri Kedah 477. Ya. Untuk pengetahuan yang ahli Dewan yang saya hormati sekalian. Dan YB Sungai Siput, ya, telah membangkitkan mengenai isu pengecualian bayaran, ya, ke atas laporan postmortem yang dipohon oleh keluarga pesakit yang meninggal dunia. Pada masa ini Yang Berhormat, pengecualian bayaran laporan postmortem hanya diberikan kepada pihak polis dan juga jabatan kerajaan sahaja. Dan ahli Yang Berhormat, ya, ketika mencelah tadi, iaitu ahli Yang Berhormat daripada Kuala Kerai, ya, telah membangkitkan isu mengenai prenatal, atau prenatal diagnosis, betul, ya, Yang Berhormat? Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat Kuala Kerai tadi, prenatal diagnosis, ya, adalah satu teknik untuk mengenal pasti kesihatan dan keadaan fetus sebelum ianya dilahirkan. Dan perkhidmatan genetik merupakan perkhidmatan yang baru di Malaysia. Dan perkhidmatan ini merupakan satu kaedah pendiagnosan dan prognosis perubatan bagi pesakit talisemia yang mempunyai risiko faktor penyakit genetik, dan ia dapat membantu dalam kaunseling genetik. Ya, tujuan prenatal diagnosis bukan sekadar untuk menyiasat ketidaknormalan janin dan seterusnya menimbangkan tindakan rawatan pengguguran kandungan ataupun termination of pregnancy, tetapi ia sebenarnya membawa implikasi yang lebih besar, Yang Berhormat. Iaitu yang pertama, memberi peluang kepada keluarga yang berisiko mendapat anak yang cacat untuk membuat pilihan berhubung tindakan rawatan selanjutnya. Yang kedua, memberi keyakinan ataupun reassurance dengan izin dan mengurangkan kemurungan akibat ketidaktentuan, iaitu anxiety kepada keluarga yang berisiko tinggi. Dan yang ketiga, memberi peluang kepada pasangan yang berisiko mendapat anak dengan kecacatan spesifik untuk membuat pilihan sama ada meneruskan kehamilan atau tidak. Ya. Dan ujian prenatal diagnosis ini merupakan satu keperluan bagi tujuan menyiasat masalah talisemia secara lebih berkesan. Dan pada masa ini, untuk pengetahuan Yang Berhormat, permintaan bagi ujian ini telah mencecah kepada 3,000 kes setahun dari seluruh negara. Ya. Dan ujian prenatal diagnosis juga diamalkan di negara-negara lain dan mengikut perangkaan yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, banyak negara yang telah menawarkan ujian ini untuk membolehkan pasangan-pasangan dengan kandungan yang mempunyai keabnormalan genetik melakukan pengguguran, termasuk Republik Rakyat China, Cuba, Cyprus, India, Sri Lanka dan Afrika Selatan. Ahli Yang Berhormat daripada Sungai Siput, ya, juga membangkitkan mengenai isu sama ada kursus-kursus atau latihan berkaitan penyakit-penyakit yang berlaku di kem PLKN diberikan kepada doktor-doktor muda di hospital. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat daripada Sungai Siput, doktor-doktor muda di hospital ataupun pegawai perubatan siswaza diarah menjalani latihan dalam 6 disiplin utama dalam tempoh 2 tahun latihan. Adalah diharapkan agar doktor-doktor ini didedahkan dengan pelbagai penyakit berbahaya yang berlaku bukan saja di kem-kem PLKN, ya, semasa latihan, tapi juga di tempat-tempat yang menjurus kepada bidang tanggungjawab mereka. Yang Berhormat rasah, telah membangkitkan
apakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan dana khas khusus untuk pesakit thalassemia? Untuk pengetahuan yang berhormat, pada masa ini kerajaan belum bercadang untuk mewujudkan dana khas khusus untuk pesakit thalassemia. Ya. Saya rasa saya telah ada 2-3 soalan lagi, Timbalan Menteri. Okay. Yang tadi yang belum jawab, yang saya telah panggilkan tadi. Umpamanya saya tanya, adakah dasar untuk mewajibkan screening sebelum perkahwinan, berapakah doktor yang pakar dan sebagainya. Terima kasih yang berhormat kerana telah mengingatkan saya. Untuk pengetahuan yang berhormat, ya, Kementerian Kesihatan belum, ya, ataupun sebenarnya telah mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk kerajaan menimbangkan supaya dapat diadakan screening ataupun compulsory screening seperti yang telah dicadangkan oleh yang berhormat. Walaupun tidak pasangan yang mahu berkahwin, ya, ataupun remaja yang berusia 16 tahun tidak diwajibkan, tetapi untuk pengetahuan yang berhormat, kita mendapat maklum di peringkat kementerian bahawa ramai di kalangan remaja yang berusia 16 tahun ke atas dan pasangan yang mahu berkahwin yang datang secara sukarela ke klinik-klinik kesihatan kita. Untuk pengetahuan yang berhormat, saringan peringkat awal boleh dilaksanakan di 475 buah klinik, fasiliti klinik kesihatan kita di seluruh negara, yang mempunyai pakar perubatan keluarga. Mereka boleh lakukan saringan ini. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat juga, jumlah rakyat Malaysia yang telah menjalani ujian saringan bagi thalassemia telah meningkat begitu drastik sekali. Saya bagi contoh, pada tahun 2008 hanya 141,758 orang, ya, telah mendapat ataupun menjalani saringan pemeriksaan, meningkat hingga 209,316 pada tahun 2009 dan meningkat lagi pada tahun 2010 iaitu 262,236 dan pada 2011 yang berhormat 435,016 orang telah datang untuk melakukan saringan. Dan setakat di antara 2008 hingga 2011 yang berhormat, kita telah mencatatkan seramai 1,48,326 orang, ya, di kalangan remaja berusia 16 tahun dan juga orang muda yang datang melakukan aktiviti saringan di klinik-klinik kesihatan kita. Dan untuk menjawab persoalan yang telah juga dibangkitkan oleh yang berhormat Arau tadi, ya, kita sebenarnya melaksanakan 3 peringkat saringan. Itu yang pertama, di mana semua yang berusia 16 tahun menjalani ujian saringan di klinik kesihatan seperti yang saya nyatakan tadi. Peringkat kedua yang berhormat, ya, di mana 20% daripada mereka ini pasti memerlukan ujian pengesahan di hospital, di mana mereka lakukan di hospital. Dan peringkat ketiga pula, ya, sebanyak 20% lagi dari pelajar yang telah menjalani ujian peringkat kedua di hospital akan memerlukan ujian DNA bagi mengesahkan mereka ini sebagai pembawa thalassemia. Yang berhormat Rasah, ya, juga telah membangkitkan mengenai trend rawatan seperti stem cell, sama ada ianya akan dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif rawatan, ya. Untuk pengetahuan yang berhormat Rasah, ya, perkhidmatan rawatan stem cell serta bone marrow transplant ini terdapat di Institute Pediatric, ya, di hospital university, ya, seperti di PPUM, HUKM, HUSM dan untuk di hospital-hospital negeri. Sebenarnya memang terdapat pakar-pakar hematologi seperti di Hospital Ampang, Pulau Pinang, Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Umum Sarawak.
Datuk Pengerusi, Kalau dah habis-habis. ya, saya kira saya telah menjawab beberapa persoalan yang telah dibangkitkan. Sekiranya ada persoalan yang belum terjawab, saya mohon untuk memberikan jawapan secara bertulis. Dan akhir kata saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kita. Sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan sentiasa memandang tinggi dan memandang positif serta mengucapkan jutaan terima kasih di atas cadangan-cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat. Sekian, terima kasih.